Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Chris Chondi. Berita utama, semua kontraktor yang diamanahkan untuk menjalankan projek-projek di negeri ini diingatkan untuk melakukannya dengan cekap dan menyiapkannya mengikut jadual yang ditetapkan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Hembas berkata, ia penting untuk memastikan perancangan Kerajaan Sarawak untuk memajukan negeri ini dapat dicapai. Memang mempunyai program, mempunyai plan. Jadi untuk matlamat itu tercapai, semua plan, misalnya untuk JKR, kita diamanah untuk membina jalan raya, membina jambatan. Jadi this morning Premier telah umum bahawa untuk Coastal Road dan Second Trunk Road, Kerajaan Negeri membelanjakan 11 bilion. Jadi adalah tanggungjawab JKR untuk menentukan projek-projek itu dijalankan dan dilaksanakan supaya ia akan siap. Kerana rakyat juga cukup harapan apabila pengumuman telah dibuat bahawa sesuatu projek dilaksanakan di kawasan mereka, mereka mengharapkannya dia siap mengikut jadual. Jadi kalau tidak siap, dia akan mengampulkan mereka. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penutupan seminar mempertingkatkan industri pembinaan Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Rabu. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD itu menambah, seminar berkenaan diadakan bagi mengumpul pemain industri pembinaan di negeri ini ke arah menyusun langkah untuk memastikan projek-projek yang dirancang dapat dilaksanakan sehingga berjaya siap. Inilah kita berharap dengan seminar kita hari ini, a new beginning, because as you know, the federal government have entrusted the implementation of project below 50 million to Sarawak, JKR and DIG. That is also important, very critical that what is entrusted to us must be done and must be completed on time, on schedule and of good quality. Kerana lepas itu kita juga berharap tingkat ataupun taraf projek-projek yang akan diserah dari Kerajaan Persekutuan akan juga meningkat dari 50 juta. Kalau kita apabila kita berjaya untuk menunjukkan kebolehan kita di Sarawak untuk melaksanakan projek-projek ini. Dalam ucapan sama, Dato' Amar Douglas memberitahu Kerajaan Sarawak akan menyiapkan semua projek yang sedang dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Katanya sebanyak 215 projek bernilai 28 bilion ringgit sedang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dengan 34 daripada jumlah projek tersebut dikategorikan sebagai sakit akibat pelbagai isu dalam pelaksanaan. To improve the project delivery, JKR Sarawak has introduced 1 month deliverable, meaning when the JKR hand over to you the project on the 1st of March, we expect something is done by the 31st of March. So that if not, then JKR will discuss with the contractor. If they can move on, then we have option to terminate the project. And that is how we... Laporan seterusnya, sebanyak 40 juta ringgit akan diperuntukkan bagi membina penahan hakisan Pantai Tanjung Riong, Maludam, Pusa. Ahli Parlimen Batang Lupa Muhammad Syafizan Kepli berkata, peruntukan tersebut adalah daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Nur Razah Awang Soho di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Selain itu, pihaknya juga telah memohon peruntukan sebanyak 18 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi tujuan sama. Difahamkan Yang Berhormat Adun Lingga YB Dayang Nur Razah telah meletakkan peruntukan untuk pihak DID mengatur kawasan tersebut, membuat protection, coastal protection di kawasan tersebut yang saya difahamkan dialokatkan sebanyak 40 juta untuk kawasan tersebut. Dan saya juga difahamkan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang lepas, kita telah memohon untuk peruntukan sebanyak 18 juta untuk mengatur di kawasan tersebut, dan harapan saya bahawa kawasan tersebut
akan dapat kita lindungi untuk menyelamatkan rumah-rumah yang berada di tepi tebingan sungai lah. Jika kita lihat seperti yang lawatan hari ini, sudah sangat hampirlah hakisan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak cadangan projek berkenaan di Pantai Tanjung Riong, Maludam, Pusa pada Rabu. Katanya kawasan tersebut perlu dilindungi dari hakisan pantai yang semakin serius dan boleh mengancam kediaman penduduk tinggal berdekatan. Keperkembangan ditatau, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak penting bagi melahirkan generasi cemerlang pada masa depan. Menurut Ahli Parlimen Selangau, Edwin bantah, mereka harus sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah, terutamanya warga pendidik. Katanya ibu bapa perlu mengutamakan pendidikan anak masing-masing untuk menjamin masa depan mereka, khasnya untuk mendapatkan kerjaya yang baik. Beliau berkata demikian dalam Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Sekolah Kebangsaan Kelawit 2022-2023 pada Rabu. Dalam pada itu, Edwin menyambut baik penganjuran program seumpamanya bagi menyuntikkan lagi semangat dalam jiwa anak muda untuk terus mengejar kejayaan. Manakala di Semunjan pula, kerjasama sebagai satu pasukan daripada semua agensi kerajaan sangat penting untuk memacu pembangunan daerah Semunjan. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'im beritahu, setiap agensi harus bekerjasama sebagai satu pasukan bagi memastikan kesejahteraan rakyat khususnya daerah Semunjan. Jelas beliau, Jawatankuasa Tindakan Daerah DAC adalah merupakan mesyuarat berprofil tinggi di peringkat daerah. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat khas Jawatankuasa Tindakan Daerah Semunjan 2023 di Semunjan pada Selasa. Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh Pegawai Daerah Semunjan, Serojiluddin, yang turut memperkenalkan dirinya kepada ahli mesyuarat sebagai Pegawai Daerah Semunjan yang baru. Sementara itu, Adun Semunjan Al-Adris menjelaskan mesyuarat tersebut juga bertujuan untuk melihat perkembangan terkini pembangunan di daerah Semunjan dan tindakan yang dilakukan agensi atau jabatan mengenai sesuatu projek. Beralih dengan laporan Miri, Jawatankuasa Akaun Awam PAC Negeri Sarawak komited dalam menjalankan tugas dan peranannya bagi memastikan wang awam dibelanjakan dengan berhemah dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Pengurusi PAC Negeri Sarawak, Razaili Gapo berkata, susulan daripada pemenangan laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2019 Siri 1 pada 14 Februari lepas, PAC telah memutuskan untuk meneliti semua isu yang dibangkitkan dan bercadang untuk turun padang dan melawat sekurang-kurangnya satu projek pembangunan di Sarawak pada tahun ini. Katanya projek pembinaan Bio Valley Park bahagian Miri merupakan salah satu projek yang menjadi tumpuan bagi lawatan tapak pada kali ini. Bercakap semasa mengadakan lawatan ke tapak projek pembinaan Bio Valley Park di Miri pada Rabu, Razaili berkata pihak audit merumuskan bahawa objektif pembinaan bagi projek ini belum tercapai sepenuhnya kerana masih belum memulakan operasi sehingga bulan Disember 2019 walaupun projek telah diperakui siap pada 18 Mei 2017. Ujarnya lagi dengan pengurusan yang baru dan taklimat yang diberikan oleh pihak pengurusan Sarawak Bio Valley Pilot Plan SBPP yang dimiliki oleh Sarawak Research and Development Council SRDC. Ahli-ahli jawatankuasa awam berpuas hati dengan perancangan jangka panjang dan pencapaian perancangan tersebut pada tahun 2022. Turut hadir dalam lawatan tersebut Adun Batu Kitang Insinyur Loh Keciang, Adun Batu Lintang C.G. Hau, Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang, Adun Serembu Miro Simo, Adun Meluan Roland Duat, Adun Kabong Muhammad Cikade dan Setiausaha PAC Pele Peter Tinggong. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.